Okey. So cikgu tunjuk cara macam mana nak jawab yang kamu jawab ni okey, cuma kena tambah sikit. Okey. Cikgu tunjuk. Yang ini soalan mana ni? Soalan objektif. Jelaskan faktor luaran sesebuah perniagaan yang boleh menyebabkan misi dan objektif perniagaan perlu dinilai semula. Okey. Jadi soalan ni soalan tahun 2019 SPM 2019. Okay, jap, tulis. Okay, SPM 2019 Jadi bila kita cakap pasal sebelum tu mic cikgu dengar kan? Angkas? Dengar. Okey, boleh off dulu mic. Angkas. Okey, untuk faktor luaran pertama sekali kita cakap dia soalan faktor luaran ni. So, faktor luaran. Okey. Kena tahu faktor luaran tu yang mana satu. Okey. Okay, jadi untuk faktor luaran, dia kata jelaskan faktor luaran yang menyebabkan misi dan objektif perniagaan perlu dinilai semula. Sebenarnya soalan ni kita tak masuk lagi. Okey, sebab dia berkaitan dengan misi dan objektif. Tapi sebenarnya ada kaitan dengan apa yang kita dah belajar. Okay, so faktor luaran. Bila kata faktor luaran, kena ingat faktor luaran. Faktor luaran selain daripada terangkan faktor luaran, maknanya faktor luaran. Okey. Faktor luaran yang terlibat. Faktor luaran yang menyebabkan. Yang ini kena tulislah Cikgu tak payah salin soalan Mei. Tak payah. Tak payah salin semula. Cikgu akan bagi nanti screenshot ni pada kamulah untuk kamu buat pembetulan balik. Okey? Okey, jadi faktor luaran yang menyebabkan misi. Yang ni cara nak jawab misi dan objektif perlu dinilai semula. Ialah. Okey. Maka tutup mic dulu. Okey. Nanti tak berapa jelas. Okey. Okey, jadi faktor luaran dia yang menyebabkan misi dan objektif perlu dinilai semula. Yang ini kena salin semula ni. Okey, bila yang ni dikenali sebagai kepala jawapan. Kepala kena tulis. Kepala jawapan. Cikgu dah ajar kan banyak kali. Okay, so setiap kali buat jawapan, kepala jawapan ni mesti ada. Okay, sebab apa? Kepala jawapan ni yang bantu kamu jawab soalan. Okay, jadi kita punya jawapan, dia kata faktor luaran yang menyebabkan misi dan objektif perlu dinilai semula. Maksudnya ada gangguan tu kan? Okay, kamu jawab keadaan ekonomi yang lembab. Okay. Kita tulis. Pertama sekali. Kamu buat macam ni je keadaan. Jawapan pertama A ke ataupun dash pun tak apa. Okey. Kalau kamu buat panjang-panjang macam ni, nampak jawapan tu macam panjang. Tapi sebenarnya markah dia sikit. Jadi rugi. Okey. So macam ni kamu jawab. Keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi. Itu faktor luaran kan? Okey, so ini untuk markah fakta. Okey, kedua kamu tulis ekonomi yang tidak stabil.
Okey. So dah dapat markah kat situ. Okey. Maksudnya kat sini, okey, bila kamu jawab, yang ini kan adalah faktor luaran. Okey, so bila tulis faktor luaran dapat 1 markah. Okey, ni huraian dia. Okey, ni huraian. So dapat 1 lagi markah. Okey, boleh? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, apa lagi? Apa lagi faktor luaran? Sebab soalan ni direct ni, soalan faktor luaran. Okey, jadi faktor luaran B. Faktor luaran apa dia? Yang lain? Faktor luaran. So baru dapat dua ni. Kamu buat yang ni faktor ekonomi. Okey, keadaan ekonomi kamu dapat 1 markah. Faktor ekonomi yang lembab. Ni dapat 1. Lembab dan perlahan ni samalah. Lembab dan perlahan dapat 1. Keadaan ekonomi yang tak stabil ni samalah, repeat. Okey. So kat situ kamu baru dapat 2. Okey, 2 markah. Padahal dia punya markah dia nak 4. Okey, satu lagi apa? Kita nak cakap apa? Keadaan Bencana ekonomi alam. lagi? Bencana alam. Bencana alam. Okay. Bencana alam. Bencana alam ni memang faktor bencana alam Okey. Jadi faktor bencana alam kita nak cakap apa? Contohnya? Kena cakap, kena bagi contoh. Macam mana dia yang kena dikaitkan dengan bencana alam? Contohnya apa? Kesukaran untuk mendapatkan bahan mentah. Itulah kesukaran. Apa contoh bencana alam tu? Contohnya apa? Mungkin kamu kata banjir lah. Apabila banjir berlaku, stok tidak dapat dihantar ke pasaran. Okey. Maknanya ataupun kamu kata sekarang ni lah macam keadaan sekarang ni. Okey, keadaan sekarang ni kita kata bencana alam lah ni. Maknanya wabak penyakit kan. So bila wabak penyakit berleluasa maknanya stok tadi yang kita patut hantar ke pasaran tak dapat dihantar. Okey. So yang ini kamu dapat 1 bencana. Satu lagi sini. Pasaran. Dapat 2 lah. Okey. Ataupun kamu boleh tambah lagi. Boleh tambah lagi si politik. Kan, politik dan perundangan. Okey, politik dan perundangan. Kamu jawablah politik dan perundangan. Contohnya apa? Cukai GST ditukar kepada SST. Okay. So bila cukai ni kadang-kadang dia punya efeknya pada peniaga lah. Okay. Selain daripada peniaga maknanya kepada pengguna juga. So yang ini markah lebih lah. Contohnya tak dapat fikir kan apa jawapan kan. Jadi boleh tambah sebab masa banyak. Okay, masa yang diberi banyak. Jadi sekurang-kurangnya kamu dapat cover kamu punya markah lah. Mana tahu yang atas tu tak dapat, yang bawah dapat. Okay, itu cara nak jawab soalan esei yang cikgu bagi sebelum ni. Yang seorang pun tak hantar, baru hari ni hantar. Terima kasih saya hantar cikgu tunggu daripada lama lah. Hari Ahad. Okay, hari ni dah hari Selasa. Okay, jadi terima kasih. So cara jawab dia macam ni. Nanti cikgu akan snap ni.
Okey, Cikgu Snap, cikgu akan masuk kat dalam Telegram cara nak jawab dia. Okey. Jadi kamu ikut je cara yang cikgu ajar ni lah. Okey. Kepala jawapan jangan lupa. Kepala jawapan penting. Okey. Okey, itu tentang latihan. So tak payah salin lah dulu yang kat sini. Nanti cikgu bagi semula dekat dalam Telegram. Okey. Cikgu nak betulkan tak? Jawab. Kena betulkan nanti. Nanti cikgu bagi dia punya jawapan dekat dalam Telegram. Okey, jadi sekarang tak perlu salin Okey, yang ini soalan yang ni settle. Cikgu ada bagi soalan ni kan? Elemen campuran ni kan? Ada. Okey, satu lagi soalan yang ini. Okey. So yang ini yang contoh markah jawab. Okey. Cikgu tanda kat sini. So soalan dia terangkan dua elemen campuran pemasaran yang terlibat bagi pemasaran barang tersebut. Ni contoh soalan ni. Okey, dia nak 4 markah. Okey, jadi 4 markah soalan yang kamu jawab ni berdasarkan elemen campuran pemasaran jadi kena tahu soalan dia tu maknanya campuran elemen campuran pemasaran. Okey. Jadi dia bagi gambar satu ni dia bagi kamu, okey. Barang yang diiklankan di media elektronik, okey. Mesin basuh automatik, mesra pengguna teknologi nano, okey ada diskaun, okey ada jaminan 5 tahun, ansuran mudah, penghantaran percuma. Okey. Sebelum tu bila jawab, so kena tahulah dia punya fakta dia. Okey. Ada berapa elemen campuran pemasaran? So ada 4 kan? 4P. Kena ingat 4P tu. P yang pertama apa dia? Tak kisahlah mana-mana dulu. Okey. Siapa boleh beritahu? Produk. Okey, produk. Okey, terima kasih. Produk. Okey, lagi? Pengedaran. Produk pengedaran tu masuk bawah place kan? Place tempat agihan. Okey, agihan ataupun tempat. Agihan atau tempat. Okey. Okey, lagi? Promosi. Promosi. Harga. Okey, lagi satu? Harga. Price, harga. Okey, betul. Okey, terima kasih. Okey, so kita pun bolehlah jawab soalan. Jadi Marcus dah jawab yang ni. Cikgu ajar sikit cara jawab dia. Maknanya yang ni dah betul dah ni. Sekejap. Okey. Dua elemen campuran pemasaran yang terlibat bagi barang tersebut ialah okey ni kepala Okey, kepala ni dah betul dah. So kalau Marcus buat jenis esei macam ni boleh juga, tak ada masalah. Cumanya pastikan semuanya ada lah. Contoh pertama nak cakap pasal elemen promosi kan. So ni dapat 1. Okey, dapat 1. Elemen promosi. Jadi promosi barang ni membuat promosi harga yang belum diskaun ialah 1,000. Harga yang selepas diskaun ialah 800. Okey, yang ini dapat 1 markah. Okey, yang ini dapat. Okey. Nanti cikgu tunjukkan macam mana cara yang ringkas sikit nak jawab So diskaun iaitu diskaun 20% ni repeat lah. So sebab dah dapat jawapan kat situ. Sebab itu elemen yang kedua harga. Okey, betul. Okey, dapat 1 markah. Kemudian barang ini diskaun jaminan 5 tahun ansuran mudah penghantaran percuma. Markus ambil semualah pula. Macam mana nak kata pasal harga ni? Sebab yang ini barang ni diskaun 20% ni untuk yang diskaun tadi, promosi. So yang ni repeat lagi. Okay, jaminan 5 tahun ansuran mudah ni masuk bawah promosi.
Jaminan 5 tahun. Ansuran mudah. Masuk bawah promosi. Promosi tadi dah dapat jawapan. So yang ini kira repeat. Okay. So penghantaran percuma. Penghantaran percuma ni lebih pada apa? Siapa boleh jawab penghantaran percuma? Lebih kepada apa? Masuk bawah apa? Masuk bawah agihan ke, produk ke, harga ke? Siapa boleh jawab? Penghantaran percuma. Maka saya tulis dapat 1 markah. Hantaran percuma. Tapi bawah Produk. siapa? Bawah Produk. produk ke hantaran percuma? Bukan. Cuba tengok betul-betul. Penghantaran percuma. Maknanya dia hantar barang ke rumah pengguna. Jadi masuk bawah bukan produk Masuk bawah. Siapa boleh jawab? Yang lain? Cikgu rasa tadi ramai yang dah masuk. Masuk bawah apa? Kalau kita kata penghantaran percuma. Okey, masuk bawah. Agihan. Okey. So cikgu bagi contoh yang lain cari jawab yang lain. Okey, satu tadi Marcus tadi dia dah jawab promosi dengan harga kan. So Marcus dah dapat jawapan untuk dah dapat 4 dah. Tapi tak ikut fakta. Tak ikut fakta dan juga huraian. Okey. Tak apa, cikgu terangkan macam ni Okey. So contohnya kalau yang Marcus tak jawab lagi adalah produk Okay. So jawapan produk. So produk dapat 1 markah. Okay, yang ni dapat 1. Okay, so contoh cara jawab adalah produk kita nak cakap apa? Maknanya pengeluar mengeluarkan atau menawarkan apa barang, apa produk kat atas tu? Menawarkan apa? Mesin basuh automatik. Okey, mesin basuh automatik. Okey, itu produk. Okey. Itu produk. Contohnya nak cakap mesin basuh automatik ni mesra pengguna. Pun boleh cakap juga. Tapi sebab dah dapat markah kat sini, dah okey tu. Okey. Maknanya dia menawarkan barang. Okey, produk tu apa? Produk tu sama ada perkhidmatan ataupun barang ataupun kedua-duanya sekali. Jadi dia tawarkan mesin basuh automatik. Mesin basuh automatik tu adalah apa? Barang. Okey. So itu jawapan pertama. Produk. Okey. Jawapan kedua tadi harga. Harga dah sebut tadi. Agihan. Agihan Cikgu bukan promosi Jawapan saya tulis promosi. Mana? Yang kamu tulis promosi tu dah settle dah. Kita dah bincang tadi ada diskaun 20% tu. Okey dah, ini jawapan yang lain. Yang cikgu bincang lain Okey. So kita boleh buat agihan. Okey. Jadi agihan dapat 1 markah. Okey, so dia punya huraian dia untuk agihan. Tu yang kita kata agihan tu maknanya pengeluar. Macam mana bentuk pengeluar dia menawarkan barang tu ataupun daripada gudang ke kedai. Itu contoh agihan lah. Okey, maknanya daripada tempat dijual kepada pengguna. Maknanya daripada pengeluar terus kepada pengguna. So agihan dia tu bentuk dia macam mana? Tempat dia tu. Okey, contohnya pergi ke kedai, agihan dia. Maknanya agihan dia daripada kilang pergi ke kedai. Boleh juga atau daripada kedai ke rumah pengguna. Maknanya tu bentuk agihan lah. So kalau contoh dekat atas ni, agihan dia tu adalah penghantaran percuma. So tulislah penghantaran
percuma ke rumah pengguna ataupun ke rumah pembeli. Okey. So yang ini dapat 1 markah. Satu markah. Yang ini pun yang bawah ni dapat 1 markah. Okey. Boleh tak? Boleh faham tak? Okey. Boleh. Senang je kan? Okey. Yang produk cikgu dah bincang, agihan cikgu dah bincang, promosi yang markah promosi dengan harga tadi markah dah buat. So yang ini lah. Okey. Yang ini jawapan ni nanti cikgu akan snap, cikgu masuk dekat dalam Telegram. Okey, nanti baiki semulalah cara kamu jawab. Contohnya cara kamu jawab tadi salah, nanti buat pembetulan. Jangan potong pula liquid, jangan. Okey, buat pembetulan. Okey. So, boleh settle berkaitan dengan kita punya latihan. Okey, kita masuk bab seterusnya, boleh. Okey, kita masuk bab seterusnya. Mana bab seterusnya untuk perniagaan. Okey, kita masuk analisis Analisis faktor dalaman dan juga faktor luaran. Okey, cikgu besarkan sikit. Sebab sebelum ni kita dah membincangkan berkaitan dengan faktor-faktor luaran, faktor dalaman kan. Analisis faktor dalaman SWOT belum lagi kan? Belum lagi. Okay, so sebelum kita masuk bab baru. Okay, jadi kita bincang dahulu yang sedikit ni. Ini antara maknanya subjek penting jugalah ni. Bab penting juga. Okay, besar sikit. Okay. Betul lah kita dah sampai SWOT kan? Maknanya kekuatan, kelemahan. Kita dah bincang belum? Okey, sekejap. Yang ni kita belum. Okay, 2.3 lah kan? Ya. Okay, masih lagi betul. Okey. So, dekat 2.3.3 analisis faktor dalaman dan juga faktor luaran. Sikit besar sikit. Okay, jadi yang ini. Okay, jadi analisis faktor dalaman dan faktor luaran boleh dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Ini analisis SWOT. SWOT, SWOT. Okey. Jadi dalam analisis SWOT ni, satu kaedah menganalisis yang digunakan dalam perancangan dan persediaan dalam sesuatu perniagaan. Jadi SWOT ni singkatan. Okay, SWOT ni adalah singkatan. Dia diambil daripada WS, W, O dan juga T. Okey. Jadi itu dia punya singkatan ni lah. Okey, jadi kita tengok satu-satu. S tu apa? S tu adalah strength. Okay, ni strength Strength ataupun kekuatan. Weaknesses, kelemahan. O, opportunities, peluang. Dan threats adalah ancaman. Okey, kita ambil S, W, O, T, SWOT. Okey. Jadi, analisis SWOT ni dia nak tengok itulah faktor dalaman dan faktor luaran tadi. Okey, yang boleh mempengaruhi aktiviti organisasi perniagaan. Okey, jadi kita tengok muka sebelah. Okey. Jadi soalan analisis SWOT ni memang setiap kali memang akan keluarlah dalam peperiksaan. Okey. Tak masuk bawah soalan objektif, dia masuk bawah esei. Macam itulah. Okey. Tahun lepas pun dah keluar, tahun 2018 pun dah keluar. Okey. Okey, jadi SWOT dia ambil dua.
Untuk faktor dalaman, dia ambil kekuatan dan kelemahan. So, tadi kita dah cakap tadi kekuatan ada S kan. Okey, macam mana cikgu nak tulis ni? Cikgu tak boleh nak tulis kat sini. Sekejap. Cikgu kecilkan sikit. Okey. Okey. So untuk kekuatan S strength tadi, dia masuk bawah faktor dalaman dengan faktor dalaman sahaja. Kekuatan dan kelemahan dia merujuk kepada faktor dalaman. Tapi untuk analisis faktor luaran, dia ambil peluang dan juga ancaman. O dan juga T. Maknanya untuk kekuatan dia ambil S, W, O, T. Okey, maknanya faktor dalaman dia tengok dalam saja kan. Jadi dia nak tengok kekuatan dan juga kelemahan. Kekuatan tu macam mana dia nak bersaing. Contoh kekuatan ialah jenama yang popular. Pattern, hubungan baik dengan pelanggan, sumber kewangan yang kukuh. Okey, itu kekuatan dia. Kelemahan ni nak macam mana pula? Kelemahan ni dalam faktor dalaman contohnya dari aspek tenaga, kepakaran dan bahan mentah. Jenama yang belum dikenal pasti serta pekerja kurang berkemahiran boleh menghalang perniagaan mencapai prestasi yang baik. Okay, jadi kekuatan, strengths dan juga weaknesses diambil dalam faktor dalaman. Faktor dalaman organisasi tu, pekerja tu. Okey, kelemahan dan kelebihan pekerja dalam organisasi. Apa kekuatan pekerja dalam organisasi, apa kekuatan faktor pengurusan dalam organisasi tu. Okey. Jadi yang itu adalah faktor dalaman, iaitu kekuatan dan juga kelemahan. Setakat tu Asin boleh faham kot, senang lagi ni. Nanti cikgu tunjuk contoh. Okey, manakala luaran pula adalah faktor di luar. Yang tadilah kita dah bincang faktor luaran macam politik, okey, ekonomi, bencana alam, okey, teknologi. Okey, jadi faktor luaran tu kita tengok bahawa peluang dan juga ancaman. Contoh peluang ialah kelebihan yang diperoleh kesan daripada perubahan yang berlaku dalam persekitaran luaran. Okey, dalam persekitaran luaran. Contohnya kewujudan teknologi baru, okay, dan perubahan cita rasa pelanggan. Manakala ancaman pula ialah sesuatu perubahan yang boleh membantutkan perkembangan perniagaan. Contohnya muncul barang atau perkhidmatan pengganti daripada pesaing dan perubahan undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan. Faktor pengganti ni, barang pengganti ni contoh barang yang boleh digantikan dengan barang yang lain. Contohnya apa kalau roti gardenia. Ada roti yang jenis lain juga yang boleh digantikan. Itu masuk persaingan lah. Okey. Contoh yang lain kalau roti maknanya biskut. Itu pengganti lah. Okey. Maknanya barang yang orang lain pun boleh menggunakan sekali. Okey. Dan muncul pula persaingan, perubahan undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan. Macam GST tadi tukar pada SST kan. Yang itu maknanya perubahan undang-undang. Okey, ataupun dasar kerajaan dah. Dasar kerajaan perubahan parti politik dalam negara. Itu adalah sebahagian daripada peluang ataupun ancaman. Okey. Okey, settle yang tu. Soalan pun yang ni senang sebenarnya. Okey, tak ada masalah. Okey, kita tengok ni. Okey, yang ni SWOT. Okey, so yang tadi kita dah belajar yang inilah sebenarnya. Yang ni dia mudahkan lah. Ni dalaman tu dia ambil kekuatan, kelemahan, luaran dia ambil peluang dan juga ancaman. Okey, SWOT Jadi analisis SWOT ni panjang lebar sikit lah dia nak cakap Tak adalah panjang lebar sangat. Cuma dia nak maknanya kamu faham konsep tu. Okey, sekejap cikgu. Sebenarnya yang cikgu cakap tadi tu dah mudah dah kamu faham tadi.
Okey, yang ni. Jadi dia ada kaedah dia lah. Nak menggunakan ni maknanya kaedah yang kita cakap tadi lah. Maknanya kita guna kekuatan, kita cantum, kita gabungkan. Okey? Kita gabungkan kekuatan dan juga peluang tu, okey, dalam perniagaan. Supaya ni kekuatan merujuk pada keunikan yang ada pada faktor dalam perniagaan yang boleh digunakan untuk merebut peluang yang wujud ekoran daripada perkembangan faktor luaran. Kena bergabunglah strength dengan opportunities tadi. Okey, perlu digabungkan supaya apa? Supaya faktor dalaman tadi dapat memperkembangkan lagi faktor luaran. Okey? Daripada perkembangan luaran tadi. Okey? Yang ini faktor S dan O ni maknanya bergabung. Dia bergabung. Okey? Manakala kelemahan dan peluang merujuk pada kekurangan yang dihadapi oleh perniagaan disebabkan oleh faktor dalaman tadi kan. Kita dah cakap tadi kekuatan dan kelemahan faktor dalaman. Okey, jadi kelemahan ni boleh menggugat perkembangan perniagaan. Oleh itu pihak pengurusan perniagaan perlu mengambil langkah proaktif supaya peluang perniagaan yang wujud disebabkan oleh faktor luaran dapat direbut oleh perniagaan. Maknanya gabungan antara kelemahan dan juga peluang tu. Jadi kekuatan dan peluang, macam mana kekuatan tu dapat memberi peluang untuk memperkembangkan lagi perniagaan. Ini kelemahan dan juga peluang. Okey. Sambung lagi kekuatan dan ancaman. S dan T pula. Okey. S dan T. Maknanya kekuatan perniagaan, strength tadi, kekuatan yang dimiliki oleh faktor dalam trik tadi, ancaman. Okey. Yang disebabkan oleh detailnya nanti cikgu tunjuk macam mana cara nak jawab. Okey. Kelemahan dan juga ancaman, WT pula, weaknesses dan juga traits, kekurangan yang dihadapi oleh perniagaan seperti kepada perniagaan ekoran tindakan pesaing dalam pasaran. Perniagaan perlu menjalinkan kerjasama dengan pihak lain supaya setiap kelemahan dapat diatasi. Okay? Itu untuk bawah SWOT. Okay? Perlunya gabungan antara S dengan O, WO, ST dan juga WT. Okay? Itu kita tengok slow-slow. Tak apa, kalau tak faham nanti kita tengok macam mana jawab soalan ni. Okay? Okay. Jadi habisnya tentang SWOT tadi. Jadi maknanya dalam SWOT nanti sekejap lagi cikgu tunjuk macam mana dia punya korelasi dia. Slow-slow dululah. Maknanya nak kena faham SWOT tu apa sebenarnya. Okay. Dan bagaimana faktor luaran dan juga faktor dalaman memainkan peranan penting lah dalam SWOT ni. Okay. Okay. Seterusnya kita tengok kesan perubahan persekitaran terhadap organisasi perniagaan. Jadi kesan ni kita boleh tengok kesan dalam aspek cikgu kecil sikit. Okay. Kesan perubahan dari aspek pasaran, dari aspek trend, aspek undang-undang, tu je kan, ada 3 je. Lepas tu dah habis, selesai cerita. Okey, kita tengok yang pertama dulu, dari aspek pasaran. Okay, hari ni cikgu laju sikit lah sebab rasanya mungkin senang lah kamu nak faham sebenarnya. Contohnya, kalau aspek pasaran, contohnya macam ni. Ni, perubahan fashion dan gaya hidup pengguna. Okey, itu kesan perubahan aspek pasaran lah. Lambakan barang import. Pembangunan dalam teknologi. Besar sikit. Okay, ni. Contoh cara hidup. Contohnya cara untuk mendapatkan muzik kegemaran pada masa ni berubah daripada membeli cakra padat, CD,
Sekarang ni orang guna internet. Jadi hal ni memberi kesan kepada pembekal CD kerana pasaran mereka menjadi kecil dan tertumpu pada sembilangan individu yang suka mengumpul dan menyimpan CD sahaja. Boleh nampak kesan pasaran tu, kesan daripada perubahan faktor-faktor dalaman dan faktor luaran tadi. Okey. Maknanya perubahan fashion dan gaya hidup pengguna ni adalah faktor-faktor luaran kan? Okey, dan aspek pasaran. Okey. Faktor kegemaran dia lah, maknanya dah berubah. Okey, faktor lain lambakan barang import. Kemasukan barang import yang murah tanpa sekatan boleh menjejaskan perniagaan tempatan. Okey, kalau barang import banyak, maknanya pengguna dah murah pula, maknanya pengguna tertarik kepada barang import berbanding barang tempatan. Okey, jadi kesan perubahan tu adalah kesan aspek pasaran ni. Okey. Contoh yang lain, pembangunan dalam teknologi. Bangunan dan teknologi memberi kesan kepada pasaran barang. Wujudnya barang baru seperti kamera digital, telefon mudah alih, HD, televisyen HD, beresolusi tinggi, pencetak tanpa wayar dan lain-lain yang menyebabkan permintaan untuk versi lama produk semakin berkurang. Kita tahu pembandingan dia tu. Maknanya sekarang ni dia nak tunjuk perspektif daripada aspek perniagaan yang dah ke depan. Maknanya kesan perubahan tu dari aspek pasaran. Pasaran barang ni dah makin kurang sebabnya adanya pasaran yang lagi satu. Itu pasaran lah. Rujuk kepada aspek pasaran. Okey. Jadi itu sebenarnya kita nak tengok kesan perubahan persekitaran terhadap organisasi perniagaan daripada aspek pasaran. Okey, itu aspek pasaran. Okey, ni aspek trend pula. Okey, aspek trend kita tengok guna tenaga. Guna tenaga ni tenaga buruh lah, kan kita dah pernah cakap kan pasal guna tenaga ni dalam yang lepas, pasal guna tenaga, pasal trend ni. Okey, kita dah tengok guna tenaga tu apa. Guna tenaga ialah tenaga buruh yang terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Okey, jadi guna tenaga penuh ialah kadar pengangguran sumber tenaga pekerja berada pada paras 4% atau kurang. Maksudnya pekerja memperoleh pendapatan untuk memenuhi keperluan dan kehendak dalam kehidupan dan menyebabkan wujudnya perkembangan perniagaan. Okey. Jadi kalau tengok kat sini, trend guna tenaga ni, okey. Kalau bagi pihak kerajaan, sumber pendapatan negara diperoleh daripada pelbagai sumber seperti cukai yang dikenakan ke atas keuntungan, sesuatu perniagaan dan pendapatan penduduk. Jika trend penurunan dalam guna tenaga berlaku, jadi maknanya kadar pengangguran dia meningkat lah. Jika dia kata jika trend penurunan dalam guna tenaga berlaku, hal ini bermakna kadar pengangguran akan meningkat. Boleh Maknanya kurang daripada 4%. Maknanya kadar pengangguran sumber tenaga pekerja berada pada paras 4% atau kurang. Maknanya kalau trend penurunan dalam guna tenaga berlaku, kurang lagi, jadi maknanya kadar pengangguran akan meningkat. Maknanya orang tak bekerja lah. Okey. So, trend guna tenaga. Okey, trend pendapatan pula. Pendapatan ialah jumlah nilai pendapatan yang diterima oleh individu dalam jangka masa tertentu. Biasanya dalam masa setahun ataupun daripada kegiatan produktif atau tidak produktif. Maknanya pendapatan boleh guna yang meningkat akan merancangkan pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak, sebaliknya lah. Okey. Yang tu kita dah maklumkan sebelum ni. Okey, kita tengok yang terakhir, pertumbuhan ekonomi. Okey, pertumbuhan ekonomi, trend pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang memberi kesan positif kepada perniagaan dan seterusnya memperkukuhkan tahap pertumbuhan ekonomi negara melalui pelaksanaan dasar seperti dasar fiskal dan dasar kewangan yang sebelum ni kita dah bincang. Okey, kita tengok pertumbuhan ekonomi lah. Maknanya ekonomi baik, maknanya
akan berlaku pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak, sebaliknya lah. Ekonomi berlesik. Begitu Jadi dekat maknanya setiap daripada aspek ni, dia melihat faktor punya tenaga, lihat faktor pendapatan dan melihat faktor pertumbuhan ekonomi. Bagi aspek trend. Dari aspek trend. Dan akhir sekali dia tengok dari aspek undang-undang. Maknanya undang-undang yang telah dan pernah diluluskan kerajaan berkaitan isu perlu dipatuhi oleh semua pihak dalam perniagaan tersebut. Kita tengok contoh dia macam ni. Sebenarnya kesan daripada aspek undang-undang adalah seperti berikut. Yang pertama, dia nak melindungi perniagaan daripada sebarang penipuan. Soalan ni dah keluar tahun lepas, tak silap cikgu lah. Berkaitan dengan undang-undang ni. Pertama, dia melindungi perniagaan daripada sebarang penipuan. Maknanya dari semasa ke semasa kerajaan akan mengubah dan meminda undang-undang perniagaan untuk melindungi organisasi perniagaan daripada unsur tipu. Maknanya contoh macam contoh ni kita tengok contoh Puan Bahijah ni. Puan Bahijah bersetuju untuk menjual sebuah rumah teres dengan harga 300,000 kepada Encik Ismat. Penjual rumah perlu menyerahkan rumah teres tersebut kepada pembeli setelah Encik Ismat menyelesaikan semua pembayaran sebanyak 300,000. Selagi pembayaran tidak diselesaikan sepenuhnya, penjual tidak perlu menyerahkan rumah tersebut kepada pembeli untuk mengelakkan berlakunya sebarang penipuan dalam urus niaga. Sekarang ni Puan Bahijah ni, dia jual rumah 300,000 kepada Ismat. So selagi Encik Ismat ni tak habis buat bayaran 300,000 tu, dia tak boleh bagi rumah tu kepada Encik Ismat. Sebab apa? Dia nak mengelakkan penipuan lah. So kalau contohnya dia bagi dulu dekat Encik Ismat rumah, tiba-tiba Encik Ismat pula tak bayar. Itu menyukarkan proses, maknanya dari segi undang-undang dah bersalah lah tu. That's why dia ada kontrak. Dia ada kontrak pembelian. Kena ada wujud kontrak supaya sama-sama maknanya kedua-dua pihak tadi dari segi undang-undang dia dapat patuh. Maknanya Puan Bahijah jual rumah kepada Encik Ismat. Encik Ismat buat pembayaran. So maknanya dua-dua dapat impak yang baik daripada proses perniagaan tersebut. So dia kata melindungi perniagaan daripada sebarang penipuan. Yang kita nak cakap kat sini ni contoh peruntukan Akta Kontrak 1950. Menetapkan bahawa setiap perjanjian perlu wujud konsep balasan atas pihak yang buat kontrak. Maknanya balasan merupakan faedah yang diperoleh semua pihak yang menjalankan urus niaga. Jika suatu pihak gagal mendapatkan balasan, yang ini menyebabkan suatu kontrak batal lah. Itu yang sebenarnya dia nak melindungi perniagaan daripada sebarang penipuan. Kemudian mewujudkan sistem perniagaan yang adil. Akta Perniagaan 20 Akta Persaingan 2010 memberi peruntukan kepada sebuah perniagaan bersaing secara adil bagi mengelakkan daripada terlibat daripada perjanjian persaingan termasuk penyalahgunaan kedudukan dominan sebuah perniagaan dalam pasaran. Maknanya sesebuah perniagaan tu dia tidak mendominasi sesebuah perniagaan tu. Maknanya ada pihak lain ataupun perniagaan lain yang boleh berniaga juga. Maknanya tak adalah sebuah syarikat aja yang boleh dominan dalam perniagaan tersebut. Sebab tu ada Akta Persaingan 2010 ni. Maknanya tak boleh semua penjual ataupun orang kata sebuah perniagaan tu maknanya mendominasi ataupun mengambil alih semua jenis pasaran perniagaan tu.
Tak boleh. Jadi itu dikatakan atau persaingan 2010. Okey. Mewujudkan perniagaan yang adil lah. Okey. Lagi dua adalah berkaitan. Yang ni contoh dia. Contoh. Rasanya senang je kot yang tadi. Maksud dominasi maknanya syarikat besar luar negara menjalankan dasar lambakan untuk mengeluarkan perniagaan besar kecil daripada pasaran. Okay, maknanya dasar lambakan bukan strategi perniagaan menjual produk dengan harga di bawah kos. Jadi hal ini bermakna syarikat besar luar negara menjalankan aktiviti dalam keadaan kerugian dalam jangka masa pendek. Jadi tujuan syarikat dia untuk menyingkirkan perniagaan kecil lah dalam pasaran. Maknanya dalam jangka masa panjang, syarikat besar luar negara akan menaikkan harga produk setelah perniagaan kecil tidak ada lagi dalam pasaran. Itu nak cakap lah. Maknanya dia mendominasi perniagaan lain. Jadi perniagaan lain yang kecil ni terpaksa ditutup. Jadi bila ditutup maknanya kesian lah kan. So itu pentingnya tadi dari segi akta tadi. Okey. Akta persaingan tadi. Okey. Kemudian melindungi hak semua pihak di dalam perniagaan. Okey. Jadi bagi mengelakkan berlakunya unsur peniruan dan mengambil hak cipta perniagaan daripada perniagaan lain. Okey, yang ini kita kata menggunakan hak paten perniagaan lain tanpa mendapat kebenaran. Okey. Jadi ada hak Akta Hak Cipta 1987 digubal bagi memberi tujuan memberi perlindungan terhadap karya-karya sastera, muzik, seni. Okey. Contohnya macam ni. Syarikat filem A telah menyalin semula filem yang dikeluarkan oleh syarikat filem B bertujuan untuk disiarkan dalam YouTube supaya mendapat keuntungan. Dengan itu, syarikat filem A telah melakukan kesalahan mengikut peruntukan undang-undang melalui Akta Hak Cipta 1987. Ni untuk melindungi hak semua pihak lah. Perlunya ada paten, hak cipta terpelihara terhadap apa saja bentuk karya yang dihasilkan. Okey. Jadi orang lain tak boleh tiru lah. Jadi bila orang lain boleh tiru, maknanya disabitkan dengan undang-undang. Boleh diambil tindakan. Okey. Itu habis berkaitan dengan tutup sikit. Okey. Dengan bagaimana aktiviti ataupun kesan perubahan daripada aspek undang-undang. Okey. Jadi kita dah habis semua bab ni. Okey. So settle bab 2. Minggu depan kita masuk bab 3. Okey. Jadi cikgu harap apa yang cikgu terang tu rasanya boleh faham lah sikit-sikit kan. Bolehlah nanti sekurang-kurangnya apa yang kamu buat, kamu selesaikan sekarang, kamu boleh tahu maknanya macam mana untuk jelaskan. Okey. So cikgu bagi satu je soalan, okey, satu soalan supaya kamu boleh jawab soalan tersebut. Okey, jap ni. Mana soalan yang soalan ni lah. Cikgu beri masa. Untuk nota nanti cikgu bagi dalam Telegram, cikgu snap-snap je. Yang cikgu buat tu nanti kamu ikut je apa yang nota yang cikgu bagi. Okey. Yang untuk yang ini cikgu bagi soalan dulu, kemudian jawab sama-sama. Sekejap. Cikgu bagi soalan analisis SWOT soalan ni tak berapa cantik sangat, jadi tapi tak apa. Okey. Kita ambil yang soalan SWOT lah. Soalan SWOT ni dia agak maknanya dia selalu keluar. Nak bagi soalan peperiksaan ke? Soalan periksa ni. Okey. Soalan periksa analisis SWOT. Soalan analisis SWOT ni cikgu tak bagi lagi dalam ni.
Okay, cikgu ambil dulu dalam kertas periksa soalan. Tengok soalan periksa SPM kertas 2, okay? Okay. Selalunya bahagian A lah. Buat ni. Okay, yang inilah Yang tadi, yang jelaskan faktor luaran sebab perniagaan yang boleh menyebabkan misi objektif perniagaan perlu dinilai semula. Yang ini, soalan yang ini berkaitan dengan ni. Ciri objektif ni. Okay. Yang tu kita dah bincang. Yang lain dah tak ada dah ni. Tengok soalan 2018. Sebab dalam soalan 2019 ni dia ada sikit-sikit maknanya soalan tu dia gabung-gabung kan. Okey. Untuk soalan ni yang ini soalan berkaitan juga, ada kaitan tapi akta dan peraturan tu tak apa, nanti cikgu bincangkan. Yang ni soalan ni agak sukar sikit-sikit. Cikgu tengok yang soalan yang senang sikit. Yang B, yang ini soalan ni. Soalan visi misi pun banyak juga keluar Okey, dah tak ada dah. Okey, dah tak ada. Soalan objektif je banyak ni. Okey, tapi tak apa. Kita tengok dekat tadi mana. Dekat sini je lah So, cikgu bagi soalan objektif je lah Sebabnya soalan AC agak terhad sedikit. Okey, cuba jawab soalan mana kena besar sikit. Cuba jawab soalan nombor 10. Okey, dan juga soalan nombor 11. Esei soalan 10 dan juga 11. Okey, cikgu beri masa 2 minit je lah, sekejap je. Lepas tu kita bincang Soalan 10 dan juga soalan 11. Okey. Boleh soalan 10 dan soalan 11. Cikgu jawab 2 soalan ni sahaja. Ya, 2 soalan saja. Lepas tu kita bincang. Okey. Okey, boleh ada buku masing-masing kan? Ada.
Okey, tengok buku. Sebab cikgu nak pergi masuk dekat kat sini. Okey, jadi soalan 10 dengan soalan 11 tu kita bincang kat sini. Boleh siap Dah siap ke? Salin soalan dan jawapan yang betul je. Dah. Okey, dah siap Kesan yang berlaku akibat daripada kewujudan faktor persedaran luaran yang menyebabkan tren menurun. Okey. Sekarang ni dia cakap pasal faktor persedaran luaran. Okey, faktor persedaran luaran. Okey. Apa pilih kesan yang berlaku akibat daripada kewujudan faktor persedaran luaran. So, kita dah tahu persedaran luaran ni berkaitan dengan ekonomi, dasar ataupun kita kata faktor teknologi. Jadi yang mana yang menyebabkan tren menurun? Maknanya tren menurun. Tren menurun. Dalam graf tren menurun. Yang mana? Dia. Daun, bola. Maka jawab bola ke daun? Daun. Okey, daun. Okey. Betul dah tu, soalan senang je. Kesukaran melaksanakan polisi atau dasar yang berkaitan dengan ekonomi. Jadi bila sukar tu, tren menurun, menyebabkan tren menurun. Tren menurun. So jawapannya betul.
Okey. Nombor 11. Bagaimanakah kerajaan dapat mempengaruhi, ditanya kerajaan bagaimanakah kerajaan dapat mempengaruhi operasi sebuah perniagaan? Bagaimana? Jawapan dia apa? Cuba jawab. A, B, C, D. Ditanya bagaimana kerajaan dapat mempengaruhi. Dapat mempengaruhi. Jadi faktor apa? Cuba jawab. Jawapan dia adalah cuba jawab. Siapa-siapa pun boleh jawab. Cuba. Okey. Jawapan dia apa? Bola. Bola. Memberikan khidmat nasihat kepada golongan peniaga Okey. Jawapan lain tak ada. Okey, kita tengok Ditanya kerajaan. Bagaimana kerajaan dapat mempengaruhi apa? Bola. Kedi mengenakan denda. Daun. Okey. Okey, seorang jawab bola. Seorang jawab daun. Ditanya bagaimana kerajaan dapat mempengaruhi operasi sebuah perniagaan. Jadi, kerajaan dia buat apa? Kerajaan dia buat penggubalan dasar dan menguatkuasakan undang-undang lah. Jadi, dia mempengaruhi operasi sebuah perniagaan. Okey, macam tadi pertukaran daripada dasar GST dan juga SST. Adanya atas tertentu penggubalan. Jadi, itulah yang mempengaruhi operasi sebuah perniagaan. Jadi jawapannya adalah ayam. Okey. Bukan B dengan D Boleh faham tak? Faham Faham. Maksudnya di kerajaan. Okey, kerajaan ni maksudnya dasar lah, undang-undang kerajaan. Bila dasar, dia ada dasar dan dia menguat kuasa pula undang-undang tu, jadi dia mempengaruhi operasi sesebuah perniagaan. Okey, jadi ada soalan tak nak tanya untuk hari ni? Daripada kita buat analisis SWOT tadi, ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Tak ada, setakat ni faham Okey. Setakat tu untuk hari ni itu sajalah. Walaupun beberapa orang saja yang hadir kelas. Terima kasih banyak kerana sudi datang kelas online kita hari ni. Okey, nanti nota cikgu akan bagi dekat dalam grup Telegram. Okey. Dan juga latihan. Okey, latihan cikgu akan bagi latihan essay pula sebab objektif kita dah buat. Okey. So kita akan buat latihan essay. Okey, boleh Okey, terima kasih. Boleh kelas Terima semua. kasih cikgu. Okey, sama-sama. Jadi nanti cikgu rekod untuk kedatangan Terima kasih semua.